Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kita nak meneroka sambungan kita di dalam blok ayat 15 hingga 26. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memetik detik-detik Nabi Musa diutuskan untuk bertemu dengan Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu Musa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Rasulullah, telah sampaikah kepada kamu kisah Musa alaihissalam? Jadi di tengah-tengah perbicaraan tentang para pemuka Quraisy yang mengingkari hari pembalasan dan juga mengingkari amaran yang dibawa oleh Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ayat ini adalah ditujukan kepada pertama kepada Rasulullah SAW juga, dan kepada para pemuka Quraisy ini untuk memahamkan mereka beberapa perkara yang penting yang kita akan pelajari di sini kan. Kisah Musa dan Fir'aun ini menjadi kisah perbandingan kan. Melalui perbandingan ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menyampaikan mesej yang penting tentang tindak balas ataupun apa yang dilakukan oleh para pemuka Quraisy ini kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan, ini adalah bandingan di antara mereka kan, dan juga Fir'aun kan, di satu pihak, dan Musa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu pihak kan. Hal ataka hadithu Musa? Sudah sampaikah kepada kamu kan, kisah Musa alaihissalam kan? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika mana Tuhan memanggil Musa di lembah suci, iaitu lembah Tuwa kan. Jadi seperti mana Rasulullah SAW Muhammad kan, Rasulullah SAW diutus kepada kaumnya kan. Pengangkatan Rasulullah sebagai Rasul kan, bermula ataupun dilakukan ketika mana Rasulullah SAW di Gua Hira kan, dan Nabi Musa di lembah Wadil Muqaddas Tuwa kan, di lembah suci Al-Muqaddas kan, Wadil Muqaddas Tuwa kan, di lembah Tuwa. Ini adalah dalam perjalanan Nabi Musa daripada Madian kan, menuju ke Mesir untuk kembali ke Mesir bersama dengan keluarga dia.
kan, dengan isterinya, dan di waktu malam ketika mereka sedang melintasi, maka Musa kan, mendengar suara yang memanggil dia, kan. Ini juga diceritakan di dalam surah Al-Qasas ayat 30, kan. Kalau kita kan, Allah SWT menyebut tentang kan, Musa mendengar suara, kan. Ya Musa, kan, itu adalah dialog Allah dengan Musa, kan. Sesungguhnya aku adalah Allah, kan. Inni anallah Rabbul Alamin, kan, Tuhan semesta alam, kan. Jadi dialog ini adalah dialog terus di antara Musa dengan Allah SWT. Detik-detik ketika mana Nabi Musa diangkat menjadi ataupun diisytiharkan sebagai Rasul, dan bersama dengan itu datanglah tanggungjawab untuk melaksanakan satu mission yang disediakan oleh Allah SWT kepada Musa, kan. Jadi seperti mana Musa diangkat menjadi Rasul untuk dihantar melaksanakan satu misi yang khas, maka Muhammad SAW juga diangkat menjadi Rasul dan dihantar kepada kaum dia untuk mengislah mereka, kan. Kerana kan, telah sampai masanya Allah SWT mengutus wakilnya, kan. Jadi ini adalah wakil daripada Allah SWT, kan, untuk cek, kita kata, kan, menukar kerosakan yang melampaui batas ini untuk kembali diletakkan di atas jalan yang benar balik, kan. Jadi apakah mission yang Allah SWT tentukan kepada Musa ini setelah diangkat menjadi Rasul? Idhab ila Fir'aun innahu tagha, kan. Ini adalah tema yang penting yang kita yang khusus untuk surah ini, kan, iaitu tentang mereka yang melampaui batas, kan. Nanti kita akan jumpa lagi Allah SWT merujuk kepada masalah tagha ni, kan, di hujung surah ni nanti, kan. Jadi Allah kata idhab ila Fir'aun innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun kerana dia telah melampaui batas, kan. Jadi ada mission yang khas, kan, yang mana Musa alaihissalam dihantar untuk melaksanakan mission khas ini sebagai wakil daripada Allah SWT, kan. Jadi Nabi Musa ni diperintahkan oleh Allah sebagai Rasul, kan, duta khas Allah SWT, envoy khas Allah SWT, kan. Seperti mana raja-raja dunia, kalau kita, kan, menghantar, kita boleh bandingkan, menghantar wakil khas mereka sebelum, kan, untuk membetulkan keadaan, kan, atau menyampaikan mesej daripada raja ni, dan sebelum di ancaman peperangan, kan, sebagai hukuman kepada mana-mana raja ataupun rakyat yang cuba menandingi kuasa dia, kan. Satu raja bila dia rasa kuasa dia ditandingi, dia hantar wakil dia, kan. Inilah gambaran Allah SWT menghantar Nabi Musa untuk mission yang khas, kan. Dan mission itu telah diberitahu kepada Musa, idhab ila Fir'aun, pergi kepada Fir'aun, sebab setiap kali berlakunya melampau batas ini, maka akan dihantar Rasul, diutuskan Rasul-Rasul untuk menjelaskan atau memberi amaran kepada kaum ni, kan, tentang keadaan mereka, kan. Dan amaran ini, kan, seandainya mereka tidak peduli, mereka dustakan, maka dia akan diikuti dengan azab yang Allah SWT janjikan kepada mereka yang mendustakan amaran Allah SWT ini, kan.
Jadi ini adalah juga set up kan, yang sama untuk Firaun dengan pengutusan Nabi Musa kan. Dan ini juga sebenarnya adalah set up yang kepada yang dipertanggungjawabkan kepada baginda Rasulullah SAW kan. So ini perbandingan kan. Apa masalah Firaun ni? Tagha. Tagha ni adalah berkaitan ada beberapa perkara yang menyebabkan Allah SWT telah check kan, kita kata checkmate kan Firaun ni, kerana dia telah tagha ni melampaui batas kan. Kalau kita ingat surah Al-Haqqah kan, Allah SWT sebut inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah kan. Sesungguhnya kami ketika mana taghal ma ni maksudnya maknanya air telah melimpah kan, melebihi had dia kan, telah naik sampai ke gunung kan. Untuk kisah Nabi Nuh, maka kami bawa hamalnakum fil jariyah, mereka menaiki bahtera kan. Jadi tagha ni adalah keadaan di mana sesuatu itu telah melebihi batas dia kan. Jadi seolah-olahnya Allah SWT sentiasa memerhati, bukan seolah-olah, memang hakikatnya Allah memerhati Firaun kan. Apabila sampai ke peringkat lebih daripada batasnya, sempadannya, dia trigger switch, Allah SWT pun menghantar wakilnya untuk mengingatkan kepada Firaun ini kan, bahawa Allah SWT telah sekarang ni memberi amaran kepada kamu kan, kerana kamu telah melampaui batas kan. Apakah yang melampaui batas ni dari segi apa kan? Kerana maknanya pengutusan Rasulullah kepada kaum ni juga, kepada Quraisy ni juga adalah kerana mereka telah melampaui batas kan. So melampaui batas ni bagi Firaun kan, kerana dia pertama kan, pengutusan rasul-rasul ni mission besarnya adalah berkaitan dengan meluruskan balik tauhid kan. Apabila berlaku syirik kan, kepada Rabb dan ilah dalam skala yang besar-besaran, maka Allah SWT pun menghantar mereka untuk memperbaikian. Jadi tagha ni yang menyebabkan Firaun ni telah melampaui batasnya lebih daripada hadnya adalah kan, dia menyeru kepada kaum dia, akulah Tuhan Rabbul A'la, yang memastikan rakyat dia meletakkan pergantungan kepada dia kan. Jadi apa yang dapat kita faham daripada ni, bahawa sebenarnya masyarakat Mesir ni kan, mereka adalah kaum yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui tentang seruan tauhid ini kan. Sebab itu Allah kata mereka, Firaun ni melampaui batas kan. Kalaulah tidak kan, kalau dia memang tak tahu lagi tentang seruan tauhid kan, tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bukan melampaui batas lah kan, sebab dia tak tahu lagi kan. Tapi sekarang dia telah melampaui batas, sekarang dia tahu, tapi dia telah melanggar sempadan itu kan. Jadi yang kita baca juga di dalam Al-Quran, contohnya surah Mukmin kan, bahawa mereka ni, dari mana Firaun mengenali tauhid? Daripada Bani Israel yang duduk di Mesir kan, daripada keluarga Nabi Yaqub kan, dengan anak-anak dia, 12 orang anak dia, salah seorang adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab itulah dalam surah Mukmin ayat 34 kan, kalau kita baca kan, ada di dalam istana Firaun itu orang-orang yang telah beragama Islam kan, yang telah memahami benar-benar akan hakikat ini, dan juga termasuklah Firaun dan juga umum Mesir, rakyat Mesir, mereka telah mendengar tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Jadi dalam surah Mukmin Allah dikatakan, walaqad ja'akum Yusuf min qabl bil bayyinati fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih
hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtabun, kan? Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepada kamu, kan? Kadzalika yudhillullah man huwa musrifun murtabun. Telah datang Yusuf kepada kamu. Ini peringatan yang dibawa oleh salah seorang di dalam istana Fir'aun, kan? Yang sebenarnya telah beriman, kan? Begitu juga kalau kita baca dalam riwayat-riwayat menceritakan juga isteri Fir'aun sendiri, kan? Asyah ni, kan, adalah juga wanita yang telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi Fir'aun ini telah melanggar batas itu, kan? Kerana setelah mengetahui mereka, kan, kebenaran ini, dia telah melakukan satu perkara yang amat besar, iaitu, kan, mengisytiharkan diri dia sebagai Rabbul Alamin, kan? Rabbul A'la, kan? Jadi peringatan ini diberi kepada mereka, kan? Tapi kamu, kan, telah datang Yusuf kepada kamu dengan membawa keterangan-keterangan, kan? Tapi kamu sentiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawa kepada kamu. Ini adalah latar belakang surah ayat ini adalah menceritakan tentang keadaan ketika mana Musa telah datang, kan, mengajak Fir'aun, dan Fir'aun nak menghancurkan, menghadapi Musa, kan? Bagaimana tekanan menghadapi Musa ni, dan berbagai-bagai perkara yang dia telah cuba lakukan, kan? Sehingga diperingatkan oleh ni orang yang salah seorang yang berada di dalam istana Fir'aun ini, kan? Jadi dia kata Yusuf telah datang kepada kamu membawa keterangan-keterangan, tapi kamu sentiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawa kepada kamu. Sehinggalah ketika dia meninggal, kamu berkata Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu, kan? Jadi ini adalah keadaan yang kita nak faham kenapa dikatakan Fir'aun ni melampaui batas. Kerana masalahnya mereka telah memahami dan mengenal Allah SWT, tapi mereka telah mensyirikkan Allah SWT, kan? Mendustakan Allah SWT, kan? Dan melakukan syirik. Bila syirik, ini adalah satu perkara yang amat dimurkai oleh Allah SWT dan dianggap perkara yang paling besar sekali, kan? Kesalahan yang akan trigger, kita kata switch, kan? Yang akan memulakan tindakan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Menghantar rasulnya, memberi amaran, kemudian, kan, berlakulah apa yang berlaku selepas itu, kan? Jadi Fir'aun, kan, yang apakah melampaui batas, kedudukan melampaui batas yang telah dia lakukan ialah dia mengatakan ana rabbul a'la, rabbukumul a'la, kan? Nanti kita akan jumpa selepas ini, kan, kepada rakyatnya, kan? Dan menyuruh rakyat dia ni meletakkan pergantungan kepada dia, kan? Jadi ini adalah perkara yang telah menyebabkan Allah SWT mengutus wakilnya, kan? Dan maknanya Allah SWT telah memilih dan menentukan wakilnya ini apabila keadaan, kan, dengan hikmah Allah SWT mengetahui bila dia nak menghantar wakil ini, kan, maka dia telah memilih Musa untuk melaksanakan tugas yang penting ini, kan. So ini adalah kerja, kan, yang dilakukan oleh para rasul ini, kan. Jadi apa yang Allah SWT pesankan kepada Musa AS ni adalah faqul hal laka ila an tazakka, maka katakan kepada Fir'aun, kan, faqul hal laka ila an tazakka, tidakkah kamu
ingin untuk mensucikan diri kamu, mensucikan diri kamu. Ini adalah sebenarnya sebahagian daripada tugas rasul-rasul ini, kan? Seperti mana yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah. Contohnya ayat 2 ada 3-4 kali Allah sebut ni, kan? Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, kan? Yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kan? Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Maksudnya Allah SWT mengutus rasul ni, salah satu mission dia adalah untuk mensucikan ataupun membersihkan kehidupan, kan? Ini makna tuzakki, ini membersihkan daripada, antaranya membersihkan daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan? So pembersihan inilah sebagai salah satu mission kepada rasul ni, kan? Jadi katakan dia, tawarkan kepada dia, kan? Adakah kamu hendak untuk membersihkan diri kamu daripada kesesatan, kan? Daripada melampaui batas dengan syirik, kan? Jadi pensucian inilah dari segala maknanya, dalam maknanya yang luas, termasuklah sifat-sifat buruk, kesombongan, ego, bakhil, zalim dan lain-lain, dan menjadi sifat juga pemuka-pemuka Quraisy, kan? Jadi bandingannya inilah juga yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada pemuka Quraisy ini. Dan dalam masa yang sama, ayat-ayat ni juga sedang berbicara dengan pemuka Quraisy ni, kan? Walaupun khasnya ditujukan kepada Rasulullah. Dia ada dua keadaan, kan? Untuk Rasul ini adalah sebagai motivasi, dokongan dan sebagainya, kan? Kerana menjelaskan bahawa Rasul yang terdahulu juga telah diutus seperti kamu juga, kan? Jadi ini adalah kebiasaan Rasul-Rasul dalam menjalankan tugasnya, kan? Jadi tawarannya adalah faqul hal laka ila an tazakka, kan? Hendakkah kamu mensucikan diri kamu, reform yourself, kan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu supaya engkau takut kepadanya, kan? Jadi ini adalah ubat yang akan menyelamatkan Fir'aun daripada ancaman kehancuran, kan? Sebab jadi Musa, Allah SWT beritahu Musa, mission kamu pergi kepada dia, kan? Sebab Musa sebenarnya adalah anak angkat, kan, kepada Fir'aun. Memang dia kenal Fir'aun ni, kan? Dia telah membesar dalam istana Fir'aun. Jadi ini adalah keadaan yang sesuai untuk dia pergi balik setelah merantau lama, kan, 10 tahun, kan? Maka dia kembali balik ke tempat dia, tapi kali ini kembali dengan mission yang tersendiri, kan, daripada Allah SWT, kan? Walaupun dia anak angkat kepada Fir'aun, tapi dia datang dengan sebagai Rasul Allah SWT, kan, untuk membetulkan perkara yang masalah ni, kan? Jadi ini adalah kan, dengan cara yang paling amat diplomasi, kan? Kan? Jadi isi ajakan ni pertamanya adalah, kan, tanya kepada Fir'aun sama ada dia ingin untuk memilih jalan hidup yang soleh, kan? Maka Musa akan membimbing dia, kan? Sebab ini adalah satu perkara yang kerana Musa ni adalah anak angkat kepada Fir'aun, tapi sekarang ni dia nak membimbing Fir'aun, kan? So pastilah kan, orang-orang yang ada kesombongan ni, kan, maka dia akan menolak, kan? Jadi dia nak mempertahankan kedudukannya, kan? Sebab ini adalah satu pihak kita kata Allah SWT mendokong atau memberi motivasi kepada Rasulnya bahawa ini juga adalah tugas yang dilakukan oleh Rasul yang terdahulu. Dan satu pihak lagi,
juga kepada kaum Quraisy ni. Kamu tengoklah Firaun, kan? Firaun ini adalah seorang yang jauh lagi hebat daripada kamu, kan? Dan dia juga adalah raja kerajaan yang ada tenteranya sendiri, kan? Yang ada kekuatan berlipat ganda daripada apa yang ada pada pemuka Quraisy ni. Tapi hakikat yang sedang dihadapi ini adalah sama, kan? Sebab pemuka Quraisy ni juga maknanya melampaui batas. Melampaui batas ni, bila sampai melampaui batasnya, Allah akan hantar Rasul. Jadi Allah menjelaskan bahawa kamu telah melampaui batas. Perkara yang mungkin mereka tidak rasai dan tidak sedari, kan? Tapi ini dalam keadaan yang cukup efektif sebenarnya, kan? Untuk menjelaskan bahawa mereka melampaui batas. Sebab apa yang akan jadi pada Firaun ini, kerana melampaui batas ni adalah satu yang amat menakutkan nanti, kan? Kerana dia menemui kehancuran dia. Bukan kehancuran dia saja, kehancuran semua Firaun dan juga kuncu-kuncu dia, kan? Dengan cara Allah SWT telah menghapuskan mereka sekaligus, kan? Dengan menenggelamkan mereka di dalam laut, kan? Jadi peringatan ini seharusnya sampailah juga kepada pemuka Quraisy. Kalau untuk Firaun ni, kan, kerana dia mengatakan dia adalah Rabbul Alamin. Tapi untuk pemuka Quraisy ni, mereka mensyirikkan Allah khusus di dalam uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tapi kedua-dua ni adalah bentuk yang tagha, kan, melampaui batas, kan? Dan Rasul-Rasul akan datang menjelaskan, kan, benda yang sama, kan? Kalau tak mau terima, nanti Allah SWT akan azab. Mana mereka telah akan mengetahui bahawa tindak balas yang salah ni akan mengundang kehancuran kepada mereka, kan? Dan itulah juga yang sedang dilakukan oleh pemimpin Quraisy, kan? Maka Allah SWT jelaskan, kalau kamu berterusan macam tu, maka Allah SWT akan mengulangi lagi nasib Firaun ni kepada kamu juga, kan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan hendakkah engkau aku pimpin ke jalan Tuhanmu supaya engkau jadi orang yang takut kepadanya, kan? Fa arahu al-ayat al-kubra, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, kan? Jadi mukjizat Nabi Musa, kan, didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukjizat yang besar ni kerana dia berhadapan dengan mukjizat Nabi Musa ni adalah tongkat. Itu antara mukjizat besar, kan? Bila sebab tongkat ni bila diletakkan, dia bertukar menjadi ular, kan? Kerana ketika itu nak berhadapan dengan tokoh-tokoh, kan, specialty ataupun yang paling masyhur pada zaman itu adalah di zaman Firaun ni sihir, kan? Ada ramai ahli-ahli sihir yang pakar-pakar, kan, yang kemudiannya diadakan pertembungan, kan, di antara Musa dan ahli sihir. Kita baca dalam ayat lain, kan, Al-Quran ni. Jadi Musa pun mengeluarkan mukjizat dia yang besar ni adalah tongkat dia, kan? Untuk Rasulullah SAW, kan, Rasulullah menghadapi kaum dia yang amat taksub dengan kepakaran mereka dari segi bahasa, kan, dengan syair-syair, kan, mereka pandai dalam menghasilkan perkara ni, kan? Jadi sebab itulah, kan, Allah SWT menjelaskan atau menyertakan bersama Rasulullah mukjizat yang besar kepada dia, kan? Ayat al-kubra ni iaitu Al-Quran Al-Karim, sebagai kitab yang sampai hari ni, kan? Sebab Al-Quran Al-Karim ni, kan, seperti mana Musa dengan mukjizat dia dan juga dengan hujah-hujah dia, dan Firaun tidak mampu untuk menghadapi. Apa saja yang dia buat, maka akan datang jawapan daripada Musa, kan? Kerana yang menjawab itu adalah Allah SWT, kan? Sebab kalau kita baca dalam ayat lain, kan, Nabi Musa, bila Firaun, bila Musa kata Allah adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan, Rabb langit dan bumi, kan? Firaun pun menjawab, ya, aku pun adalah Tuhan, aku boleh juga menguasai langit, kan, bumi, kan?
Kemudian Musa kata kan, sebab Firaun kata dia percaya dia adalah Tuhan yang dengan melalui dia adalah turunnya hujan dan sebagainya kepada rakyat Mesir kan, sungai Nil boleh keluar, ada air dan sebagainya kan. Musa kata kemudian Tuhanku adalah Tuhan seluruh antara timur dan barat, Rabbul Masyriq wal Maghrib wa bainahuma kan, di antara kedua-duanya kan. Jadi bila sampai Musa dia tak boleh Firaun dia tidak boleh nak menjawab kan hujah-hujah ni kan. Sebab kan Musa setiap satu perkara yang dihujahkan oleh Firaun untuk menolak, ada jawapan Musa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ini juga keadaan yang berlaku kepada Rasulullah SAW kan. Dengan setiap apa yang plan yang dilakukan oleh pemuka Quraisy ni untuk menghancurkan atau menghentikan Rasulullah SAW, menemui kegagalan step demi step kan, sehingga mereka tak tahu nak buat apa-apa dah kan. Akhirnya mereka kan jadi orang yang fakadzaba wa asa kan, maka mereka mendustakan dan asa ni adalah kan, sebenarnya asa ni durhaka kan, menolak kan. Sikap Firaun adalah menolak tawaran Musa untuk membimbing Firaun kepada jalan takwa dan tazkiyah kan. Sama juga seperti mana sikap pemuka-pemuka Quraisy yang kita baca dalam surah Al-Abasa nanti kan. Mereka juga adalah orang yang merasakan kedudukan mereka tinggi kan, dan tidak layak untuk mereka duduk dengan orang-orang yang lebih rendah ataupun mendengar bimbingan daripada orang yang lebih rendah pada pandangan mereka kan. Itu Rasulullah SAW kan. Jadi apa dia buat? Thumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dan berusaha untuk menentang Musa, Nabi Musa kan. Yas'a ni kan untuk menentang kan. Dia ada banyak kan, ada kaid kan, kaidil matin kan. Kaid ni adalah usaha secara rahsia kan, ataupun untuk menghancurkan, ataupun plan rahsia untuk menghadapi kan kebenaran kan. Yas'a ni juga adalah penentangan kan, penentangan yang akan mereka lakukan, dia lakukan terhadap Musa. Nanti kita akan baca lagi beberapa ayat yang apa yang Firaun buat kan di dalam berhadapan dengan Nabi Musa ini. InsyaAllah pagi besok kita akan sambung lagi kisah antara Musa dan Firaun ini. Dan apa yang nak kita fahami daripada ini adalah bandingan ya kan, di antara Musa dan Rasulullah SAW berhadapan dengan pemuka Quraisy dan Musa berhadapan dengan Firaun kan. Itu objektif yang kita cuba faham daripada ini kan, insyaAllah. Saya kita berhenti dulu. Besok kita akan sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanak